إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasahullahu sirrahu mengibaratkan dengan jelas dan mengkomprehensifkan tentang mahrum zuhud yang hakiki ketika beliau mengungkapkan kata-kata keluarkan dunia dari hatimu dan letakkan ia di tanganmu atau di dalam sakumu kerana ia tidak bisa, tidak boleh memudaratkanmu. Jadi Sayyidi Abdul Qadir Jilani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu mengibaratkan mengenai mafhum zuhud, kepahaman tentang zuhud, yang mana dia mengatakan bahawa zuhud yang dimaksudkan bahawa kita keluarkan dunia dari hati. Maksudnya dunia ini tidak ada apa-apa kesalahannya, hanya di dalam hati seseorang itu apabila terkena panahan dunia, maknanya di dalam hati dia sentiasa ingat kepada dunia, inginkan sesuatu pada dunia, seperti inginkan harta benda yang banyak, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Maka hati yang inginkan sesuatu itulah dikatakan hati itu hati yang tidak zuhud. Maka keluarkan dunia yang kamu inginkan tadi daripada hati kamu dan letakkan dia di tangan sahaja. Maknanya kalaulah harta benda itu ada, hanya sekadar di tangan sahaja. Di dalam hati baginya ada harta, tidak ada harta sama saja. Maka ini yang dikatakan zuhud. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syafi'i, ketika mana dia menjadi seorang pelajar, lalulah orang memberi harta yang banyak, lalu dia mengambilnya. Lalu ketika mana dia pergi di satu tempat, dia ingin gunting rambut, potong rambut dia, tiba-tiba orang gunting rambut dia, lepas tu datanglah Imam Malik. Maka orang tinggalkan rambut dia tadi, gunting orang lain. Bila gunting orang lain, dia tanya, kenapa kamu tinggal rambut aku, kamu gunting rambut dia? Dia kata, sebab orang ni bayar mahal, banyak. Maknanya, jadi aku gunting dia dulu. Oh, kalau begitu kamu ini tamakkan harta, ingat, ambil harta aku semua sekali. Baru dia dapat harta banyak, tapi sekelip mata dia bagi kau. Kerana di dalam hatinya dia tak fikir tentang dunia, hanya dunia itu dikeluarkan dalam hati. Sebab itu dikatakan bahawa zuhud ini bukan bermakna miskin. Kerana banyak orang faham mengenai zuhud itu miskin. Kalau seorang miskin tidak ada harta tetapi hatinya ada dunia, inginkan sesuatu, dia susah. Sebagai contoh, dia orang fakir, dia susah. Lalu dengan kesusahan dia ini, lalu dia teringat, kalau aku dapat harta ini macam ni, kalau boleh aku inginkan ini, kalau boleh aku inginkan ini, maka ini dikira orang itu tidak zuhud. Walaupun dunia tidak ada di tangannya. Orang yang zuhud memang tidak ada dunia di tangan dia pun, dia tidak ada dunia. Kalau ada pun maknanya tidak memberi kesan. Maka yang dikatakan zuhud adalah seseorang itu berjaya mengeluarkan dunianya dalam hati dia, daripada hati dia. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya, Nabi Allah Daud kaya, Nabi Allah Sulaiman kaya. Maka tidakkah dikatakan Nabi Allah Sulaiman itu zuhud? Ya, zuhud. Kerana Nabi Allah Sulaiman mengatakan harta kekayaan yang dia ada dibandingkan dengan tasbih kepada Allah, tasbih kepada Allah lebih baik. Bermakna dia tidak memandang kepada harta kekayaan. Ramai mana manusia yang mendapat harta, lalu harta itu dilalaikannya daripada beribadat kepada Allah Ta'ala, maka orang ini dikira tidak zuhud. Tapi ada orang yang mempunyai harta yang banyak, tetapi harta yang banyak itu tidak melalaikan dia beribadat pada Allah, dan hatinya tidak dirusingkan dengan harta benda, dengan dunia, maka ini dipanggil orang yang zuhud kepada Allah. Maka ramai para sahabat, ketika mana orang tanya kepada Imam Ahmad, bagaimana dengan zuhud? Apakah yang dikatakan zuhud? Kata Imam Ahmad, kamu tanya aku dalam keadaan Muhammad bin Wasi ada seorang yang terkenal dengan zuhudnya.
Kamu tanya aku tentang zuhud, sedangkan di kalangan kita ada Muhammad ibn Wasi. Nak tahu kamu tanya dia. Tengok keadaan dia, itu zuhud. Bukan zuhud dari segi percakapan, bukan zuhud dari segi maknanya perbahasan, tidak. Tetapi orang itu zuhud. Maknanya kalau kamu nak tahu zuhud, kamu tanya dia, kamu tengok dia, itu zuhud. Lalulah satu ketika Muhammad bin Wasi ini diberi harta, ditolak. Orang nak uji dia, orang kata dia zuhud sangat, lalu diberi harta ni, ambil harta ni, ambil. Dia tolak harta, dia tak nak. Maka orang suruh ambil, orang macam paksa ambil, dia pun ambil. Lepas pada ambil, yang beri harta tadi dia upah orang. Okey, sekarang Muhammad ibn Wasi ini terkenal dengan zuhudnya. Maka aku sudah bagi harta pada dia. Cuba kamu tengok apa yang dia buat. Maknanya, maka Muhammad bin Wasi pada malam itu, pada dia dapat harta, maka orang pun intai. Dia harta yang dia dapat itu dia tak bawa balik ke rumah. Dia pergi berjalan, dia pun cari orang fakir, dia pun bagi. Kemudian datang orang fakir, dia pun bagi. Datang orang fakir bagi sampai habis, baru dia balik ke rumah. Kemudian orang pun datang jumpa, beritahu kepada orang yang bagi harta dia. Dia kata, bagaimana apa yang Muhammad ibn Wasi lakukan? Dia sudah habiskan harta kamu yang kamu bagi pada dia. Dia habis buat apa? Dia bagi habis ke fakir miskin. Harta yang kamu bagi tak sempat pun sampai ke rumah. Ini orang yang zuhud kepada Allah. Maka dikatakan zuhud ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dunia itu keluarkan daripada hati. Siapa yang tidak berjaya mengeluarkan dunia daripada hati, maka itu dipanggil tidak zuhud. Semalam saya bercakap dengan seorang hamba Allah di satu kedai itu besar, 3 tingkat. Lalu dia kata, Ustaz, wan kedai ini tak termasuk gaji pekerja saja sudah 6,000, tak termasuk lagi operasi lain. Mungkin campur dengan api air, campur dengan alkohol, campur dengan lain, 6,000. Itu tak termasuk lagi. Maknanya dia kena dapat dalam 12,000, lebih kurang 12,000 saja. 12,000 saja. Itu tak termasuk lagi untung dia, tak masuk lagi, dia kena dapat dalam berpuluh-puluh ribu dapat, maknanya untuk satu bulan. Masya Allah. Alhamdulillah kalau dia dapat macam tu. Saya beritahu pada dia, bukan masalah banyak tidak banyak. Masalah harta yang dapat itu, bagaimana keadaannya dengan Allah, bagaimana keadaan ibadat pada Allah. Kalaulah harta yang banyak itu sedikit pun tidak memberi kesan kepada hatinya, maka dia zuhud. Bukan bermakna zuhud ini tunggu rumah kecil saja, naik kenderaan buruk itu zuhud, tidak. Kalau orang yang kena rumah kecil, kenderaan buruk, maknanya hatinya melonjak-lonjak inginkan dunia, inginkan sesuatu, itu tidak zuhud. Bahkan kata ulama, seseorang yang suka menunjukkan keadaannya zuhud dengan dikatakan bahawa dengan pakaiannya, kemudian dengan makanannya, dengan kenderaan zuhud, dia duduk menunjukkan keadaan zuhud dalam keadaan hatinya supaya orang kenal dia zuhud, maka tak zuhud juga. Kerana masih ada lagi ingin di dalam hatinya menginginkan sesuatu yang selain daripada Allah, kerana yang dia inginkan Allah Ta'ala sahaja. Lalu dikatakan bahawa letakkan dia di tangan kamu, maknanya harta benda dunia tidak mengapa boleh ambil. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani kata, letak dalam tangan kamu, maka dunia itu kan kita boleh pegang. Maka Nabi, Allah Ta'ala tunjuk contoh, sahabat Nabi ada yang kaya raya sungguh. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf, Anas bin Malik, ramai yang kaya. Kaya betul. Dalam keadaan mereka kaya, mereka ahli syurga. Tapi ada yang fakir, yang susah. Seperti Abu Hurairah duduk dalam keadaan susah, ahli sufah. Musa Ibn Umar kaya raya menjadi miskin, susah. Ada yang susah, Ibn Mas'ud susah. Maknanya ada sahabat yang kaya. Sama ada yang kaya, yang sahabat yang susah, mereka semua zuhud. Maka zuhud bukan melibat harta. Zuhud melibatkan hati.
Nanti kita tambah harta kerana takut dikatakan tidak zuhud. Ataupun kita faham zuhud ini tak perlu kerja banyak-banyak, tak perlu dapat harta banyak. Tidak. Zuhud ini melibatkan hati kita ni sentiasa ingat kepada Allah. Adapun apa yang ada berkaitan dengan dunia yang ada tu pasti tidak memudaratkan kita. Harta banyak, Allahu Akbar, takbir, sembahyang. Harta sedikit, Allahu Akbar, takbir, sembahyang macam biasa. Kalau harta banyak, mulalah tinggal sembahyang, susah baru nak sembahyang, itu juga tidak zuhud namanya. Ketika susah baru nak sembahyang, ataupun ketika banyak bersembahyang, beribadat, menjadi orang yang bersyukur ketika mana dia ini mendapat harta, ketika dia senang, lalu Allah Ta'ala miskinkan dia, putus asa, tidak beribadat, ini tidak zuhud juga. Zuhud maknanya orang itu sentiasa dalam hatinya ingat kepada Allah. Tidak ada yang lain boleh mengganggu hatinya daripada mengingat Allah. Itu zuhud. Sebab tu dikata izhad bid dunya yuhibbukallah wazhad bi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu jaga hati kamu ini daripada dunia, Allah Taala kasihkan. Sehingga kan ulama, kalau tidak silap, Hasan Basri mengatakan bahawa orang yang mencari harta benda dunia kadang-kadang tak dapat pun, tapi yang tak berapa mencari akhirat dapat. Lalu dikatakan, aku telah melihat orang yang mencari akhirat, dunia dia dapat, dan aku tak pernah berjumpa orang yang mencari dunia, akhirat dapat. Orang yang mencari sungguh dunia, tinggal akhirat, dapat akhirat tak jumpa. Tapi orang yang sungguh-sungguh cari akhirat, maknanya tiba-tiba dunia pun dapat. Maka menunjukkan bahawa seseorang tadi maknanya menjadikan hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Apa yang ada di tangannya tidak memberi kesan, maknanya kepada hatinya. Maka setengah arifin, orang yang arif billah, mengungkapkan dengan makna yang sama. Zuhud bukanlah engkau meninggalkan dunia. Jadi zuhud ni bukan tinggal dunia. Kalau orang kata zuhud ni tinggal dunia ni, salah ni. Tak ada kena mengena. Mana zuhud bukan tinggal dunia. Daripada tanganmu, sedangkan ia masih berada di dalam hatimu. Kalau nak tinggal dunia daripada tangan, hati pun tinggal juga. Macam sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari, ketika mana diberi oleh Yazid ibn Muawiyah beri harta yang banyak, malam itu juga habis. Bukan harta dia, buat fisabilillah. Maka harta tidak ada di tangan. Harta bukan tidak ada saja di tangan, bahkan tidak ada di hati. Tapi kalau orang itu ada harta di tangan, hati tidak ada, maka itu zuhud. Kalau boleh orang yang kalau dia boleh di tangan pun tidak ada harta, di hati pun tidak ada, ini memang benar-benar zuhud yang tinggi. Tapi bagi kita ni, kalau kita dapat di tangan pun ada harta, di hati tak ada harta, itu zuhud juga. Kerana dikatakan zuhud, di hatinya sudah tidak ada dunia lagi. Yang hatinya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zuhud dengan arti kata tinggal dunia dari tanganmu, sedangkan ia masih berada di dalam hatimu. Itu tidak zuhud. Tetapi zuhud ialah engkau meninggalkannya dari hatimu. Dan tidak mengapa jika harta itu ada di tangan, dunia itu ada di tangan, tidak mengapa. Maknanya hanya harta yang ada tadi menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah, maka itu dipuji. Maka kalau orang itu tujuan apa dia mencari harta, maka tengok Sayyidina Abu Bakar, dia ini harta banyak, maka dengan harta banyak dia adalah orang yang paling banyak menolong agama Allah. Siti Khadijah, dia ada harta, dia habiskan harta dia pada jalan Allah Ta'ala. Maka ketika dia wafat, dia nak mati, sudah tidak ada harta lagi pada dirinya. Dia kata apa pada Rasulullah? Sudah habislah harta dia. Kalau boleh jual tulang-tulang dia ni, jual lah. Kalau boleh nak tolong Allah Ta'ala, nak tolong Rasul. Ini menunjukkan bahawa maknanya harta yang ada itu digunakan untuk agama Allah Ta'ala. Maka kalau demikianlah Islam menggalakkan kita mempunyai harta banyak. Siapa kata kalau agama kita ni tak perlu jadi kaya? Tidak. Allah Ta'ala tunjuk contoh, bahkan Nabi pun ada kaya-kaya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tapi tujuan apa kekayaan itu? Itu yang dia ambil kira. Maka tujuan kekayaan itu untuk agama Allah. Sebab itu para sahabat Nabi yang ada harta, semua
dia meninggalkan harta wakaf untuk agama Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi, mana-mana yang ada harta, dia tinggalkan harta-harta wakaf dia pada jalan Allah. Untuk apa dia? Untuk kepentingan akhirat. Maka tidak ada masalah. Bahkan kalau kita tidak ada harta, macam mana lagi wakaf? Saya tidak mahu harta banyak sebab saya takut hati saya itu, maka tidak mahu harta banyak. Maka kita tolak harta. Tolak harta ni maknanya akhirnya kesan daripada kita tolak harta, hati kita tak tenang. Maka itu juga bukan dipanggil zuhud. Maka di sini Ibnu Ajibah mengatakan, mendefinisikan zuhud dengan maksud kosongkan hatimu daripada terikat kepada selain daripada Allah. Inilah maksud dia, Ibnu Ajibah. Maknanya mengatakan bahawa zuhud ini kamu kosongkan hatimu daripada terikat kepada selain daripada Allah. Hati hanya terikat dengan Allah, selain pada Allah tidak. Sebab itu Abdul Rahman Ibn Auf, dia berniaga, tiba-tiba perniagaan dia untung banyak, dia semayang lewat dengan Nabi. Akhirnya dia kata, harta ni lah yang lalai aku, maka dia infak harta dia. Abdullah Ibn Umar, dia semayang dalam kebun dia melalaikan dia daripada ibadat, dia infak kebun dia pada jalan Allah. Kenapa? Kerana dia bimbang hatinya terikat dengan kebun, hatinya terikat dengan harta benda. Maka zuhud adalah dia kosongkan hatinya daripada terikat selain daripada Allah Ta'ala. Itu dipanggil zuhud. Setengahnya memahami zuhud mesti pakai baju buruk-buruk saja. Maknanya selipar pun berapa kali cabut buat, ikat balik, cabut ikat balik. Allah bagi tu sekali. Itulah zuhud. Maknanya pas cabut, pas nyusah ke diri, Pak. Kena tinggal orang semua. Dan jalan-jalan cabut zipar, ikat pasti. Jalan pun. Siapa tak berani nak beli baru? Nak beli apa kan zuhud? Itu bukan zuhud, itu kedekut. Lain zuhud dengan kedekut. Jadi nak beritahu bahawa zuhud ini dengan arti kata seseorang tadi tetap perjalanannya dengan Allah. Dia bersama dengan Allah Ta'ala hatinya. Harta benda ini maknanya sebagai pemberian Allah Ta'ala. Dia bersyukur. Ada banyak tidak berkesan. Allah Ta'ala tidak memandang hati yang banyak, hati yang sedikit, tapi Allah Ta'ala memandang hati orang tadi yang bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Imam Az-Zuhri rahimahullah Ta'ala pula menegaskan bahawa di antara makna zuhud yang sebenar, yang hakiki ialah engkau bersyukur kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita terhadap apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu daripada yang halal. Maka kamu bersyukur. Bersyukur ni maknanya melihat pemberian itu daripada Allah. Melihat pemberian itu daripada siapa, bukan melihat apa yang dia dapat. Kalau kita melihat apa yang kita dapat, mungkin kita rasa sikit. Allah sikit saja hari ini, sebab kita melihat kepada apa yang kita dapat. Tapi kalau kita melihat siapa yang memberi nikmat, Allah, kita akan merasa bersyukur. Saya contohkan begini. Ini pensel. Ataupun ini, anda kata pen lah. Pen yang harganya RM5 satu. Sahabat kita bagi kita hadiah, ambil, saya bagi pada kamu hadiah. Kita pun tengok, pen ni aku tengok dah made in RM5 satu. Maka dia melihat kepada apa? Melihat kepada pen. Maka dia pun ambil atas meja, tak gitu saja. Tak gitu saja. Pen yang harga RM5 contohnya. Satu hari kita pergi di satu majlis ilmu, ditatangi oleh ulama luar negara antarabangsa. Saya contohnya Syekh Yusuf lah contohnya. Daripada Lumenan datang. Kita pun dengar kuliah duduk depan sekali. Kita pun tengok kosok-kosok, dengar dia kosok, dia pun tengok kita. Kosok budak ni. Lalu dia dalam hati nak beri hadiah. Lepas habis kuliah dia pun panggil kita. Mari sini kejap. Aku tengok kamu ni dengar kuliah bagus. Maknanya aku nak beri hadiah pada kamu. Dia pun bagi. Dia bagi. Bila bagi dia pun tengok, ni sama je RM5 kau tu kawan bagi. Tapi ni jaga molek. Buku buku. Buku. Dok cara makna buku contoh sifar, makna sifar sungguh. Sampai 5 tahun. Dawat pun dok luak sikit pun dawat. Guna pun dok. Pen hak RM5 juga, hak tu RM5 juga. Kenapa? Kerana yang ni, yang satu lagi ni kita biarkan begitu saja sebab kita tengok nilai pen tadi. Tapi yang ni kita simpan betul-betul sebab kita tengok siapa yang beri pen tadi.
Ni Syekh Yusuf lagi ni. Maknanya orang lain tak dapat masa tu. Aku seorang je dapat masa tu. Maknanya ni mahal ni mana? Tak mahal. Kau 5 riyal. Tapi oleh kerana melihat kepada pemberian tu daripada siapa? Daripada orang tertentu, maka dia muliakan. Maka orang yang zuhud, dia ni dengan arti kata dia bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dia bersyukur. Dengan Allah Ta'ala beri rezeki pada dia, kenapa dia boleh bersyukur? Kerana dia melihat pemberian itu daripada Allah Ta'ala, daripada yang halal, dan engkau menjaga dirimu daripada mencari yang haram. Jaga diri daripada mengambil yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini zuhud. Jangan kadang-kadang zuhud masa sikit tambah, masa banyak ambil. Maknanya zuhud. Orang bagi, dia kata orang bagi, tak payah, dia kata tak apalah. Mana kalau pendakwa ni contoh je, tak ada tuju siapa-siapa. Seorang pendakwa menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu, orang pun bagi. Orang pun bagi. Dia tahu tu orang tu bagi 50 riyal. Tak apalah, saya ni ikhlas saja. Saya mengajar saya memang tak ambil duit. Tak payahlah. Orang tu duit. Habiskan tolong. Macam tolong saja. Oh, zuhud. Orang kata ni memang ustaz zuhud dia. Saya banyak kali dah jumpa, saya tak jumpa lagi ustaz gini. Maknanya. Sebab apa tolong? Bagi tahu dah 50 riyal. Maknanya. Tiba-tiba dia pergi ceramah. Dia pergi ceramah satu tempat, orang bisik tau. Penganjur nak beli 500 riyal. Nak beli 500 riyal. Dia pun ceramah-ceramah, orang pun bagi. Ambil dekat banyaklah, tumbuk lagi. Maka bukan dikatakan zuhud itu dengan arti kata dia ini maknanya melihat kepada pemberian, kepada nikmat itu, tapi melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjaga dirimu daripada mencari yang haram, kerana memadai dengan rezeki yang ditentukan untukmu, dengan arti kata orang itu merasa cukup, memadai, merasa cukup dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Itu zuhud. Dia susah apa? Allah Ta'ala beri banyak ni pun tak apa, beri banyak pun tak apa. Bahkan dia melihat mana yang menjadi lalai. Sikit ke banyak? Oh, banyak yang jadi lalai. Maka dia tolak banyak-banyak. Ada seorang, saya lupa dah nama, Ibrahim bin Adham. Dia ini bersama dengan Ibrahim bin Bashar, dua-dua ulama. Tapi Ibrahim bin Adham ni terkenal dengan wali, dia seorang wali Allah. Duduk dua orang, Ibrahim bin Bashar dan juga Ibrahim bin Adham. Lalu dia duduk dua orang, dua-dua puasa. Ketika sampai nak berbuka puasa, tidak ada makanan nak berbuka. Lalulah Ibrahim bin Bashar ni rasa sedih. Maka Ibrahim bin Adham pun tanya, kenapa kamu sedih? Dia kata, dalam keadaan kita ni tidak ada apa-apa pun, nak buka puasa pun tidak ada apa-apa. Kata Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim, nama Ibrahim juga seorang lagi, wahai Ibrahim, jangan kamu bersusah hati. Kita kena terima. Kalau Allah Ta'ala tak bagi pun kita tak risau. Kita kena terima apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Dan kita kena melihat pemberian daripada Allah. Kamu yakinlah kepada Allah. Nanti sebentar lagi kamu fikirkan kamu dengan Allah. Bila kamu fikirkan kamu dengan Allah, nanti Allah Ta'ala akan memberi kamu. Maka biarkan serah pada Allah Ta'ala. Maka tak apalah, dalam beberapa lama Ibrahim bin Adham baru bercakap macam tu, dalam beberapa lama datang orang hantar makanan dengan sebanyak 8 keping roti dan beberapa banyak buah kurma, beberapa biji buah kurma. Kata bila datang saja, terkejutlah Ibrahim bin Bashar tadi. Baru tadi Ibrahim bin Adham tiba datang bukan. Maka bersyukurlah. Maknanya lihatlah, ini pemberian daripada Allah. Allah Ta'ala. Maka ketika mana saja Ibrahim bin Bashar nak makan, lalulah datang fakir pula, orang fakir miskin pula. Berilah saya makanan. Maka Ibrahim bin Adham kata, jangan makan, bagi ke dia dulu. Kawan tu baru nak makan, bagi dia dulu. Dia pun ambil 3 keping. Ambil 3 keping, ambil buah kurma, bagi kepada fakir miskin. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, kamu makanlah 3. Kamu makanlah 3 ini. Maksud makan 3 ni tak apa, dia pun makan 2 saja. Jadi ada 8 keping.
3 Ibrahim bin Bashar, 3 beri kepada fakir miskin, dia makan 2 sahaja. 2 sahaja. Lalulah Ibrahim bin Adham mengatakan bahawa kalaulah kita ini tidak pusing tentang rezeki, serah betul kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri banyak lagi yang kita fikir. Maknanya betul-betul, kerana kita tak payah pusing, kita tak payah fikir dah. Kita fikir dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi lebih lagi apa yang kita inginkan. Lalu dikatakan bahawa memadai dengan rezeki yang ditentukan untukmu. Ketika ditanya tentang zuhud seseorang Muslim, beliau menjawab, perkara halal tidak melenakkan daripada bersyukur. Apakah yang dikatakan zuhud? Zuhud ni perkara halal. Perkara halal yang dia dapat tidak menghilangkan dia ini syukur pada Allah bila dia dapat yang halal. Dan perkara haram tidak mengalahkan kesabaran. Mana perkara haram dia boleh sabar. Maknanya dia nak ambil. Kadang-kadang orang itu masa sedikit, masa dapat dia pun dia boleh bersyukur. Tapi satu ketika Allah Ta'ala uji dia, benda yang tak molek tapi banyak, dia kalah. Maka orang yang zuhud, banyak ke sedikit, maknanya benda yang haram dia boleh sabar menolaknya, dan benda yang sedikit dia boleh bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Sedikit pun tidak ganggu dia dalam melakukan ibadat. Sebab tu kalau kita baca, sebenarnya siapakah golongan yang beruntung? Ibrahim bin Adham dia kata, masa dia makan dengan Ibrahim bin Bashar tu, dia kata apa? Dia kata sebenarnya kalau raja-raja dapat tahu keadaan kita ini dipelihara oleh Allah, raja-raja akan cemburu. Maknanya kalau keadaan kita ni bersyukur, ada tak ada apa, kita serah pada Allah Ta'ala, raja-raja pun akan cemburu dengan keadaan kita. Maknanya kerana apa? Kerana orang yang serah diri pada Allah, apa-apa yang dia tak terfikir dia dapat. Orang yang betul-betul nak sungguh, dia cari-cari sungguh, tidak menyerahkan pada Allah, banyak benda yang dia nak tak dapat. Orang yang tak ada serah pada Allah Ta'ala, tak ada benda pun, maknanya dia tak terfikir pun dia nak dapat. Ramai orang fikir nak benda ni, tak dapat. Maka orang yang betul-betul suruh kepada Allah, apa saja pemberian dia serah kepada Allah, dia pastikan bahawa hatinya sentiasa ingat kepada Allah, bersyukur ketika mana dia dapat, bersabar ketika mana dia tidak dapat. Maka ulama menjelaskan bahawa maksud mencela dunia yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis bukan bermaksud mencela zat dunia. Banyak kita kata mendapat dunia ini melalaikan. Lahwun, dia kata dalam bahasa lahwun, benda ni yang mendapat ni melalaikan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Wahai Muhammad, ketika mana para sahabat diperlihatkan kepada mereka itu hiburan dan juga hiburan dan juga harta benda. Tijaratan ni harta benda. Apabila diperlihatkan harta benda yang banyak, perniagaan yang luar, harta benda yang banyak, hiburan, mereka itu meninggalkan engkau wahai Muhammad. Mereka orang Terengganu Tegi hungga. Tahu hungga? Bahasa Terengganu Tegi hungga kepada harta benda. Maknanya diserbu kepada harta benda, dicari pada harta benda. Dia tinggal engkau wahai Muhammad. Masya-Allah. Kita kadang-kadang bila baca ayat ini, kadang-kadang boleh terfikir Nabi yang baca kutubah. Kutubah Nabi bukan macam kita kutubah, kita kutubah, dia akan orang kata mati orang. Maknanya mana kita pergi masjid yang tak ada seorang tak tidur, biasa memang ada tidur. Kalau orang lain tak tidur, kita tidur. Maknanya Nabi yang membaca kutubah. Tidak ada kutubah yang paling hebat, kutubah Rasulullah. Tidak ada kutubah yang membangkitkan hati manusia, kutubah Rasulullah. Dikatakan bahawa kutubah Rasulullah, kalau orang dengar saja, hari ini Rasulullah kata jihad, jihadlah, lupa habis anak kita. Maknanya Nabi baca ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tak akan mencapai syurga sehinggalah kamu infak harta pada jalan Allah Taala. Sahabat bangun ambil habis harta rumah dia. Nabi punya apa ni kekuatan Rasulullah ini. Tapi disebut dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Muhammad, ketika mana kamu menyampaikan khutbah, orang waktu berharta, dia tinggal Rasulullah. Dia tinggal Rasulullah. Siapa? Wa tarakuka qa'ima. Dia tinggal kamu dalam keadaan berdiri. Kata ulama,
ketika mana Nabi membaca khutbah, ketika diperlihatkan harta benda, hanya beberapa belah orang je yang tunggu. Yang lain beramai-ramai tu, orang Terengganu kata bercerita. Tahu tak bahasa Terengganu? Maknanya orang pakat lari belakang, keluar belakang. Duk cari apa? Duk cari harta benda. Masya-Allah. Tarikan yang begitu kuat. Tarikan yang begitu kuat. Lalu dicela dunia. Maknanya innamad dunia ni, sesungguhnya dunia ini lahwun, laibun, benda yang lalaikan, satu permainan. Yang dimaksud cela dunia bukan cela atas zat dunia tu. Yang salah faham. Kereta dunia maknanya. Tapi sungguh ada berlaku sungguh. Ada orang rasa nak suka ke? Ada seorang, dia ni minat pada belajar tasawuf. Dia belajar tasawuf. Bayangkanlah daripada dia ini bawa basikal sampai jalan kaki. Sampai jalan kaki, dia tinggal habis. Orang nak bagi baju baru ke dia pun tambah. Basikal pun tambah. Daripada ada basikal, nak pergi ke masjid, orang berhenti naik motor, main naik, tambah. Apa alasan dia? Dunia belaka. Dunia belaka. Dah akhirnya sekali, dah cakap kau naik basikal jalan kaki jauh-jauh. Akhir kali tak pergi terus. Dah begitu. Jadi nak beritahu yang dikatakan dunia bukan mencela zat dunia. Nabi kata tabbal li dunia, tabballaka li dunia. Binasa bagi engkau yang cintakan dunia. Binasa bagi zahabil wa fiddah, bagi engkau yang cintakan emas dan perak. Apa kata ya Rasulullah? Rasulullah kata gitu pula. Kami ni duk pegang harta benda ni. Kami duk pegang harta benda emas perak, dan Rasulullah kata binasa pula orang ada harta emas perak ni. Kenapa kami nak simpan? Nabi kata simpankan hatimu yang sentiasa berzikir pada Allah. Itu maksud Nabi. Walaupun zahir macam cela dunia. Binasa orang yang menjadi hamba kepada dunia. Dalam riwayat lain apa? Ta'isa abdal dunia, maknanya binasa hamba pada dunia. Seolah-olah mencela dunia. Binasa kepada orang yang cintakan emas dan perak. Mana seolah-olah mencela emas dan perak. Oh, emas tak boleh, perak tak boleh. Sahabat kata ya Rasulullah, kami ni ada emas perak. Dah kalau Rasulullah kata gitu, apa kami tu? Rasulullah kata yang dimaksudkan maknanya kamu nak simpan apa? Kadang kami nak simpan apa? Kami ada emas perak, tiba-tiba Nabi kata binasa orang cinta emas perak. Pada. Baik tak ada hadis. Binasa orang naik kereta, susah lagi. Nasib baik tak ada hadis gitu. Nabi kata simpankan hati kamu yang berzikir pada Allah. Simpankan hati kamu ini maknanya hati kamu biar ingat kepada Allah. Maknanya harta benda tak ada masalah. Binasa orang yang cinta harta benda bila mana harta benda tadi menyebabkan hatinya lupa Allah. Tapi kalau hatinya tidak lupa kepada Allah, boleh beribadat pada Allah, maka harta benda tidak ada masalah. Maka yang dicela tu bukan kepada zat dunia tadi. Bukan kereta tak boleh, rumah tak boleh, tu tidak boleh dah. Itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah hati kita lalai pada Allah. Tetapi peringatan supaya waspada, jaga-jaga daripada kesibukan hati terhadap dunia. Dunia tidak salah, tapi hati kita sibuk ke dunia. Mari mikir sama ni, mengenai dunia, itu jaga. Saya beritahu, dia kata, ingat 3 perkara. Jangan sampai terkena 3 perkara. Yang pertama apa? 3 perkara. Yang pertama, kesibukan tak habis-habis. Bila Allah Ta'ala beri kita sibuk tak habis-habis, tak ada masa kita nak gitu. Kita nak pergi belajar, kita nak buat ibadat, tapi kita mikir, nanti dulu lah, Allah sibuk sungguh, nanti dulu lah sibuk. Bila dia kena satu penyakit, Allah Ta'ala beri kesibukan yang tak habis-habis, bermakna dia memang duduk jauh dengan Allah. Nak kata sibuk, banyak mana harta benda kita pas sibuk? Mana banyak? Adakah harta benda kita ni lebih banyak daripada harta benda Nabi Allah Sulaiman? Rasa-rasanya Nabi Qarun bukan Nabi Qarun yang duduk dengan Nabi Musa, harta dia banyak. Tak terkira hartanya banyak, disebut dalam Al-Quran
beberapa puluh orang, berapa puluh, 40 orang. Orang-orang yang gagah nak pegang anak kunci dia pun tak agak berat. Berat menanang tu anak kunci. Motor kita ada 5 buah. Berat mana anak kunci? Kalau motor kita ada 5 buah, capung dengan kereta 5 buah, 10 buah, berat mana anak kunci? Ada duk kena pikul gitu. Kenapa banyak anak kunci? Maknanya nak kabur harta dia banyak tak banyak, lebih kurang beberapa puluh orang yang gagah-gagah, bukan jenis kurus macam kita ni tak. Orang gagah-gagah ni nak angkat anak kunci tak orang. Itu baru anak kunci, belum harta. Biasanya harta dengan anak kunci mana besar? Anak kunci mutu dengan mutu mana besar? Takkanlah anak kunci bapa mutu kecil, tak sabar. Nak kapal besar tak besar harta, banyak tak banyak harta. Harta dia terlalu banyak, dia ambil lah, dia bagi gitu, dia lepo-lepo je harta. Nak berabi harta, tu pun tak habis-habis harta. Sungguh tak habis-habis. Sampai ni orang kata harta korun. Bila dah korun tu zaman Nabi Musa ni. Bila jumpa harta dalam tanah, harta korun. Bila jumpa harta dalam laut, harta korun. Korun tu tahu bila zaman Nabi Musa. Oh mungkin banyak sangat dah lalu nak kabur. Jadi nak kabur harta korun. Maka kalau Nabi Allah Sulaiman, rasa banyak Nabi Allah Sulaiman dia harta. Tapi bila ditanya Nabi Allah Sulaiman, haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Ini adalah daripada Allah Taala belaka. Allah Taala nak tengok aku bersyukur ke tak bersyukur. Maka Nabi Allah Sulaiman menjadi orang yang bersyukur, kuat beribadat pada Allah Taala. Maknanya. Maka yang pertama, kesibukan yang tidak habis-habis. Yang kedua, kenapa Allah Taala akan beri? Allah Taala akan beri maknanya masalah yang tak habis-habis bertimpa. Kita jangan tunggu biar habis masalah baru nak buat kerja. Mana ada masalah habis? Sebab apa kita kata begitu? Sebab kita duduk atas muka dunia. Kata Imam Al-Ghazali, dunia yang kamu duduk ini, yang kita duduk, dia panggil Darul Fitnah, tempat negeri yang penuh fitnah. Sehingga dikatakan bahawa dia kata orang duduk atas muka dunia tidak akan terpisah daripada masalah. Maknanya tak ada orang yang duduk atas muka dunia tak ada masalah, kecuali orang yang mati je. Lepas dia mati baru habis masalah. Nak kata saya ni bukan tamu pergi belajar, bukan tamu pergi ibadat, saya nak tunggu masalah selesai. Masa tu insya-Allah selesai. Innalillah. Baru selesai masalah. Kalau dia ada hutang pun orang tak mari dah minta hutang. Ada orang minta hutang kubur. Bila nak bayar, bangun bayar. Tak ada. Tak ada. Orang tak ada. Dia akan selesai. Maka masalah yang tidak selesai-selesai. Yang ketiga, ketidaktenangan hati yang tak habis-habis. Tak tenang. Nak tenang ni duduk di mana? Orang duduk wisma tenang tu tak tenang. Walaupun bangunan dia tulis wisma tenang kat bandar, ada nama tempat wisma. Cuba kita tanya wisma tenang tu dah. Orang, adakah kamu semua tenang? Taubat tak tenang. Maka ketenangannya tak habis-habis. Bila nak sampai tenang? Ketenangan itu ada dalam ibadat pada Allah. Orang yang beribadat, pergilah beribadat. Jagalah sembahyang, jagalah ibadat, pergilah belajar ilmu. Kita akan rasa tenang. Tenang je hati. Ada harta, tak ada harta, biasa saja. Maknanya ini ciri orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan orang mukmin mengejarnya dengan segala kemampuan sampai lupa tujuan asas. Maknanya jangan sampai kita ni orang mukmin kebanyakannya dikejar sungguh pada harta benda dunia, akhir sekali sampai lupa tujuan asas. Apa tujuan asas? Tujuan asasnya ialah Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah, yakni melakukan ibadat ubudiyah kepada Allah. Ini tujuannya. Allah Taala sebut dah. Maknanya tujuan dia. Maka dengan kejayaan, dengan mengaut kepada Allah, dan orang itu akan dapat keredaan Allah dengan dia melakukan ibadat kepada Allah. Maka sebaik-baik dunia adalah jambatan orang mukmin serta perantaraan untuk takarub. Takarub ini mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dunia ni bagus. Dunia ini dipuji oleh syarak. Dunia ini ada maknanya benda yang elok, bagus, yang dipuji apabila dengan dunia itu menyebabkan orang itu dekat dengan Allah.
Macam mana dunia boleh dekatkan dengan Allah Ta'ala? Allah dengan ada harta boleh pergi Mekah, dekatkan diri dengan Allah. Dengan ada harta boleh infak fisabilillah, boleh tolong orang-orang yang susah. Dengan ada harta juga kita boleh apa? Kita boleh maknanya menunaikan tanggungjawab kita kepada isteri kita, anak kita, beli pakaian, beli makanan. Semua kena ada dunia. Dengan dunia juga kita tenang beribadat pada Allah. Bila kita sudah ada harta kita tiap-tiap bulan, mana kita boleh ibadat akan takbir pun Allah Ta'ala pemudahkan. Maka demikianlah dikatakan bahawa dunia ini merupakan jambatan bagi orang mukmin untuk menghampirkan diri dengan Allah. Hampirkan diri dengan Allah. Dan sejahat-jahat dunia ialah apabila ia menjadi sembahan, sembah kepada dunia sampai lupa diri. Jangan kalau dah jadi tu rugi. Saya jumpa seorang tu, Masya Allah, dia bekerja nak kata 24 jam, tapi hampir 24 jam. Masuk pukul 9 pagi gitu lah, balik pukul 6 pula, rehat kejap, pukul 8 masuk pula. Maaf masuk pula, kat subuh esok pula balik. Subuh esok balik pukul 9 masuk pula kerja. Masya Allah. Hampir 24 jam. Maknanya bekerja. Dah kalau macam tu, kesibukan macam tu, macam mana lah nak melakukan ibadat pada Allah? Kalau boleh melakukan amal ibadat, alhamdulillah. Tapi jangan kita jadikan dunia ini sebagai satu matlamat yang utama. Matlamat utama itu akhirat. Tapi jangan kita cari akhirat sampai tinggal dunia, tak boleh. Kerana Nabi telah bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Oh, tambah kerja dah, apa nak berzikir, tambah kerja nak beribadat. Sayyidina Umar mana? Tanya, mana pok-pok tu? Sayyidina Umar marah. Sebab zaman Sayyidina Umar ada satu puak yang tambah kerja, main-main zikir. Sayyidina Umar pergi cari lalu. Sayyidina Umar ambak ke keluar ke masjid-masjid pergi kerja. Apa? Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata hujak mah tak akan turun. Dia ada lagi. Ada kok berlaku zaman tu? Ada? Zaman mana? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman dia tu zaman jenis orang yang nak zikir tambah tu. Akhirnya saya nak muhabbat keluar daripada masjid pergi kerja pula. Kalau kerja jangan tak pergi masjid pula. Kerja masjid. Maknanya belajar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang.